hari ni, kita sambung yang yang besok punya. Okey, so saya akan serahkan pada kumpulan 2, Batrisya, Arni dan Christina. Silakan. Boleh on awak punya kamera kalau nak on kamera nanti, sebab saya record dekat YouTube ni tak nampak muka kartun aja. Okey? On kamera awak dan silakan bentang. Okey, silakan share screen. Arni. Bukan awak. Okey, sekejap. Sekejap. Alright. Sekejap. Present. Yes. Start from slide nombor 1. Okay, thank you. Okay, so selamat sejahtera saya ucapkan kepada Cikgu Razia dan rakan-rakan yang lain. Hari ini merupakan turn saya, Batrisya Afrina, Arni Dania and Nurin Kisina untuk present subjek Sains Komputer sebagai ulang kaji. So tajuk yang kita orang pilih ialah pangkalan data, which is bab 2 dalam textbook Form 4. Saya akan present subtopik 2.1 iaitu pangkalan data hubungan. So saya akan present based on kefahaman saya and info from textbook and website yang saya cari. So kalau ada tersalah explain ke, cikgu tolong betulkan. Okay, so untuk subtopik 2.1 ni, mostly ada banyak perkataan baru yang kena betul-betul fahamkan maksud dia so that tak tersalah guna nak jawab masa exam nanti. So if tersalah guna, takut nanti jawapan tu jadi maksud lain. So next slide please. So firstly, data dan maklumat. Data merupakan himpunan fakta mentah mengenai sesuatu benda, kejadian, orang atau entiti yang boleh terdiri daripada perkataan, angka atau gambar. Maklumat pula merupakan hasil daripada pengumpulan pemprosesan dan penganalisian data yang boleh digunakan untuk membuat sesuatu keputusan. So basically data tu after dah diproses dia akan jadi maklumat. So next slide please. Maklumat tu dia macam complete form of data. Sebagai contoh, dekat belah kiri tu data and belah kanan tu maklumat. Macam yang saya cakap, data tu fakta mentah. So for example, Ain Alia 17 tahun, 24 Januari 2004. Dia mention yang tu je. Tapi for maklumat pula, dia bagi tahu sekali Ain Alia tu apa, 17 tahun tu apa and 24 Januari 2004 tu apa. So dia macam complete dengan nama, umur and tarikh lahir. So next slide. So next kita masuk part evolusi pengurusan data. So dulu dia start off dengan sistem pemprosesan manual. Sistem ni dia tak melibatkan penggunaan komputer. Dia data yang diproses akan dimasukkan ke dalam fail dan kabinet almari mengikut aturan tertentu. And dia depend solely on tenaga buruh je. Pekerja tu je yang akan organize data tu. Lepas tu ruang dia terhad, rekod dia sukar diubah dan pencarian dia agak lama apabila data semakin bertambah. So for example macam dekat klinik dulu-dulu lah. Let's say dekat satu tempat perumahan tu ada satu klinik je. And semua penduduk dekat area tu pergi jumpa doktor dekat klinik tu je. So rekod dia of course lah banyak kan. Lepas tu nak organize balik and cari and nak buat correction semua pun susah. So after dah upgrade sikit, dia ada sistem pemprosesan file. Dia lebih kurang je macam sistem manual tu. Dia tapi the only difference is dia disimpan dalam file digital yang berasingan.
And sama juga dia sesuai untuk penyimpanan fail dan data yang sedikit, sukar untuk mengesan salinan data yang sama, dan proses mengemas kini data dia jadi lambat. So ni sebagai contoh macam file explorer yang ada dekat laptop atau komputer. Penyimpanan data dia straightforward je. So yang latest punya is sistem pangkalan data. Sistem Persian yang menguruskan pangkalan data. Dia dibangunkan untuk mengatasi kelemahan sistem pemprosesan. Dia menyimpan data organisasi secara terpusat and dia boleh menyimpan jumlah data yang banyak dalam ruang simpanan yang sangat kecil. So sebagai contoh macam website SAPS tu yang simakan slip keputusan peperiksaan. So when korang nak check result exam, korang just search website tu and masukkan nombor IC, negeri, daerah and nama sekolah je. Lepas tu nanti dia akan tunjuklah result exam korang since darjah 1 if tak silap saya. So mostly sistem pangkalan data ni yang pengaturcaraan lah. Yang korang boleh bangunkan sendiri pun boleh. So next slide please. So next is ciri-ciri data yang disimpan. So integrity data bermaksud kesempurnaan, ketepatan dan kesahan data. Dia untuk mengelakkan perubahan yang tidak sengaja kepada maklumat. So for example, if korang sign up account baru dekat satu website tu, lepas tu korang log out kan. Dan masa nak login balik tu, kena login dengan username and password yang sama as the one yang korang guna untuk sign up. Untuk make sure that dia boleh validate kita user yang sama. So ketekalan data ialah konsistensi atau keseragaman data yang akan mempengaruhi kebolehpercayaan data. So for example, ni yang selalu jadilah dekat sekolah kan. Contoh, ada seorang murid from 5 Gaharu, dia pindah sekolah. So nama dia akan dikeluarkan from name list guru kelas. Tapi nama dia still ada dalam name list guru subjek maths. So maksudnya dia tak konsisten. So kelewahan data pula, pertindihan data yang berpunca daripada salinan data yang berulang tetapi di lokasi berlainan. So contoh dia after dah register for COCO, contoh after saya dah register for COCO, nama and kelas saya ada dekat list nama 5 Gaharu and kelab yang saya dah register tu. So next slide. Okay, next is model-model pangkalan data. Model ni dia digunakan sebagai struktur untuk letak and organize data. So first one, dia berasaskan rekod yang distruktur secara berperingkat. Setiap peringkat dia saling berhubung. Dia kekardinalan dia either one to one or one to many. So yang ni dia macam straightforward je, dia macam tree map. So satu entity tu mempunyai hubungan satu induk dengan satu atau lebih anak. So yang ni saya ambil contoh from textbook. Yang first kali tu sekolah tu induk kepada kelas dan kelas ialah induk kepada guru dan murid and murid pula induk kepada subjek. Okay, next. Seterusnya ialah model pangkalan data rangkaian. Dia untuk mengatasi kelemahan model pangkalan data yang sebelum tu. Hubungan dia banyak induk kepada banyak anak. Okay, so sebagai contoh, entiti subjek tu kan, dia ada dua induk iaitu murid dan pendaftaran. So dia tiga entiti yang berhubung tu, which is also murid, pendaftaran dan subjek tu, dia digabungkan. So macam contoh macam macam nak cakap? Kejap, saya explain dekat slide selepas ni. Ini next slide please. Okay, so contoh yang macam ni kan, if korang guna yang tadi tu, dia boleh digabungkan if ada kunci primer. So if nak macam yang lagi detail, boleh guna model pangkalan data hubungan. So dia menggunakan konsep kekunci. Data dia disusun dalam bentuk jadual. So yang ni dia selalu digunakan sebab dia senang dibina, digunakan dan diuruskan. So from jadual murid tu dia ambil kunci primer ID murid and from subject dia ambil kunci primer kod subjek.
And dia buat jadual baru which is pendaftaran yang include both of the kunci primer. Okay, next. Last sekali ialah model pangkalan data berorientasikan objek. Dia untuk pangkalan data yang memerlukan hubungan kompleks di antara objek-objek. And yang ni dia mempunyai prestasi pencarian yang terbaik. So dia mewakili maklumat dalam bentuk objek. Model ni dia menyimpan takrifan kelas objek dan hubungan dan dapat mewakilkan data untuk hubungan many to many. So mostly dia direka untuk bekerja dengan baik dengan bahasa pengaturcaraan berorientasikan objek juga macam Python and Java. So next. So entity merujuk suatu objek unik dan boleh dikenal pasti dalam sesuatu persekitaran. So entity tu dia macam general or main subject for grouping punya purpose and simbol dia segi 4. So attribute dia mempunyai data-data deskriptif untuk menerangkan ciri-ciri sesuatu entity. So attribute ni dia macam apa yang diwakili oleh entity. So simbol dia bulatan puja. So next is set hubungan. Dia perkaitan antara entity. Dia merujuk perbuatan dan diwakili oleh kata kerja. Lepas tu kekardinalan, dia perhubungan antara entiti, menyatakan bilangan entiti yang boleh dihubungkan dengan entiti yang lain melalui set hubungan. So kekardinalan ni ada 3, one to one, one to many and many to many. So next slide. Ni contoh dia. So yang warna putih tu, yang bujur tu attribute. So pelanggan tu yang diwakili oleh entiti pelanggan tu is nama dan umur. Lepas tu yang tengah tu, kata kerja tu, yang tu set hubungan. And yang belah kanan tu barang is another entity. And code bar dan nama produk tu attribute yang diwakilkan oleh entiti barang. So the first one yang ke atas tu dia kekardinalan many to many sebab sebagai contoh lah ramai pelanggan dalam sesebuah pasar raya dia membeli barang yang banyak lah macam tu. So kalau nak check kekardinalan dia kena make sure ada description yang penuh lah so korang boleh faham. Macam ahli ni dia boleh, seorang ahli tu dia boleh mengundi at least 3 calon macam tu. So yang tu kekardinalan one to many. So yang bawah sekali, pelajar mewakili satu sekolah. So kalau korang wakil sekolah, kalau korang wakil sekolah korang je kan. So yang tu kekardinalan one to one. Okay, so tu je daripada saya. Terima kasih. Buka sekejap slide yang tadi tu. Slide yang entity tu, kekardinalan. Okay, saya nak tanya apa yang salah dekat table ni? Ada yang salah ke? Apa dia? Yang lain boleh jawab tak? Apa yang silap kat sini ni? Yang lain? Semua betul? Cikgu, kata kunci tak digariskan ke? Bukan. Kata kunci pun betul. Lain-lain yang penting sekali. Apa dia? Yang lain, siapa boleh tolong? Ke dia punya apa ni? Huruf besar dia. Kalau dalam exam, pastikan bila buat table, entity kena huruf besar. Salah huruf table ni. So pelanggan huruf besar, barang huruf besar, ahli huruf besar. Semua ke huruf besar cikgu ke huruf pertama je? Entity semua capital letter.
Okay. Kalau awak buat macam gini tak dapat markah pun walaupun markah dia 10. Okay? Baiklah. So next time kalau buat jadual macam gini yang entiti mesti huruf besar, capital letter. Semua pelanggan sampai PELANG semua huruf besar. Okay. Alright, good. Batisha, next siapa pula lagi? Saya. Okay, Cikgu, silakan. nanti ada gambar macam ni, saya pun salah juga cikgu. Yelah, awak lain buat ni. Okay. Sekejap saya share. Stop. Boleh nampak? Boleh. Nampak. Kejap. Okay, sekarang ni kita masuk yang subtopik 2.2 iaitu reka bentuk pangkalan data hubungan. So, ni adalah jadual. Dalam jadual, ada beberapa komponen yang perlu ada. Satu, medan. Medan tu, dia sebahagian daripada rekod dan mengandungi data untuk subjek rekod. Medannya yang ini. Yang ni. Kolom ni. Tapi yang atas punya lah. Lepas tu ada rekod. Rekod tu yang data yang disimpan, data yang simpan dalam rekod. Lepas tu dia terdiri daripada medan dan mengandungi data tentang sesuatu subjek. Rekod yang ni. Semua ni. Yang bawah-bawah ni. Jadual tu jadual lah ya. Semua ni jadual. Dia terdiri daripada rekod dan medan yang memegang data mengenai subjek yang berbeza tetapi berkaitan. So, lepas tu ada kekunci. Kekunci ni yang atas sekali, yang dia punya tajuk tu. Student ID, first name, last name dengan date of birth. Dia untuk memudahkan pencarian maklumat pangkalan data, maka dalam setiap rekod yang disimpan akan mempunyai satu medan yang dikenali sebagai kekunci medan. Lepas tu ada kunci hubungan. Kunci hubungan ni dia untuk mengekalkan integriti data hubungan. Kunci hubungan ni terbahagikan kepada dua. Satu kunci primer dengan kunci asing. Kunci primer ni dia mempunyai nilai yang unik, nilai tetap dan tidak mempunyai nilai yang sama. Dia macam satu orang tu dia punya sahaja. Macam IC nombor. IC nombor dia tak boleh sama dengan orang lain. Okay? Sebab tu dia unik. Next. Okay, macam mana nak bezakan kunci primer dengan kunci asing dalam satu jadual? Kalau contoh, dalam jadual, dia macam tengok tajuk jadual tu. Contohnya, jadual pinjaman buku. Kalau jadual pinjaman buku, dia tentang buku. Jadi maksudnya, bila dia tentang buku, mestilah dia punya kunci primer dia ialah kod buku. Dengan dia punya kunci asing dia ialah murid. Lagi satu contoh, macam jadual senarai nama pelajar. Sebab jadual tu sendiri dah nama pelajar. Jadi maksudnya dia punya kunci primer dia adalah ID pelajar tu. Lepas tu kunci asing dia ID kelas. Okay? So next, gambar Raja ERD. Sekejap, back semula slide tadi. Okay, untuk awak lebih nak faham, sebenarnya kita kat sini dia buat apa dia? Jadual pinjaman buku. Kalau kita tengok dia punya sistem, dia akan buat sistem pinjaman buku. Okey, untuk buat sistem pinjaman buku, dia mestilah ada entiti, yang mana entiti pertama adalah entiti buku dan entiti yang kedua adalah entiti murid. Bila ada entiti, kena buka jadual dua-dua ni. Contoh, jadual murid dengan jadual buku. Okey, jadual murid dengan jadual buku masing-masing ada atribut dia sendiri. Jadual murid, apa atribut jadual murid?
nama murid, ID murid. Kat situ ID murid adalah kunci primer. Okey, dan bila kita buka jadual buku, apa dia yang atribut yang ada dekat buku? Apa dia? Contoh atribut yang ada dekat buku? Nombor perolehan. Nombor perolehan, kod buku, nama buku semuanya. Pengarang. Ya, nama pengarang semuanya. So itu adalah untuk jadual buku. Kalau jadual pinjaman buku, barulah kita buat lagi satu jadual tambahan iaitu jadual pinjaman buku. Yang mana jadual pinjaman buku kita akan ambil atribut-atribut yang daripada atribut utama iaitu atribut buku dengan atribut murid tadi tu. Tu yang dia akan jadi mana kunci asing datang kat mana, jadual ini apa di mana kunci primer dia kat mana. Sebab tu dia ada tarikh hantar dan tarikh pulang. Sebenarnya asal buka tu kena buka ikut entiti tau. Kalau you ada jadual pendaftaran murid, so you kena ada jadual pendaftaran murid yang mana daripada jadual pendaftaran murid tu daripada tabel murid dengan tabel daftar. Okey? Barulah dia akan jadi jadual pendaftaran murid. Contoh macam itu. So macam ini pun jadual pinjaman buku adalah daripada entiti yang utama iaitu entiti buku dan entiti murid. Bukan dia tiba-tiba terus jadi jadual pinjaman murid Okey semua? Okay. Okey, next sambung. Okay, ni gambar Raja ERD. Macam Basrisha cakap tadi, dia ada entiti, lepas tu ada hubungan dengan atribut. Ni komponennya wajib ada dalam gambar Raja ERD. So, bila entiti, dia akan tulis nama entiti. Lepas tu kalau hubungan tu yang kata kerja tu. Lepas tu atribut tu nama atribut dia lah. Itu yang komponen yang wajib ada dalam gambar Raja ERD. Lepas tu sekarang ada jenis kebergantungan. Dia ada 3. Satu fungsi sepenuh, fungsi separa dengan fungsi transitif. Fungsi sepenuh, dia berlaku apabila atribut bergantung sepenuhnya kepada atribut kunci. Lepas tu yang fungsi separa, dia berlaku apabila atribut dia bergantung kepada salah satu atribut kunci. Fungsi transitif dia berlaku apabila atribut bergantung kepada atribut biasa yang lain. Ini saya explain nanti waktu nak masuk pernormalan. Ini yang gambar raja ni, yang contoh dia. Sebab tarikh hantar, untuk fungsi sepenuh, tarikh hantar dia bergantung kepada kod buku dengan ID murid. Sebab kalau dalam sistem kan, kalau nak cari, macam contoh ID murid. ID murid dia akan paparkan tarikh hantar tu. Lepas tu dia akan juga paparkan kod buku tu. Diorang just saling related to each other. So fungsi separa, dia salah satu saja. Kalau nama buku, dia bergantung kepada kod buku. Dia takkan bergantung kepada ID murid sebab dia tak ada related dengan ID murid. Lepas tu fungsi transitif, dia ambil daripada attribute dengan attribute. Dia related to attribute dengan attribute. Contohnya macam nama murid, dia bergantung kepada nombor telefon. Ini contoh jadual 0NF yang susah nak baca, macam complicated nak baca. So, tujuan pernormalan ni kan, dia nak pecah-pecahkan jadual. So, supaya orang tu senang nak baca. Pernormalan ada 3, ada 1NF, 2NF dengan 3NF. Step dia untuk pecah-pecahkan dia. Ini contoh jadual 1NF. Dia ada kod buku, nama buku, pengarang, ID murid, nama murid, nombor telefon, tarikh pinjam dan tarikh hantar. So ini contoh jadual dia. Sekarang dia nak
transfer 1NF kepada 2NF. So macam jadual 1NF tadi ada nombor kod buku, nama buku pengarang, ID murid, nama murid, nombor telefon, tarikh pinjam, tarikh hantar. Pada masa yang sama, kod buku dengan ID murid dia akan jadi sebagai kunci primer dalam jadual buku pinjaman tu. Lepas tu sebab dia bila tengok balik jadual buku pinjaman tu, dia ada data berulang iaitu nama murid, ID murid dengan nombor telefon. Cuba tengok ni, dalam jadual 1NF dia ada data berulang. Tengok nama dia Haris bin Aiman, yang second punya pun Haris bin Aiman, dengan third punya pun Haris bin Aiman. So data tu berulang. So next, bila data tu berulang, nama ID murid, nama murid dengan nombor telefon tu dia akan di-bracketkan untuk dia keluarkan daripada jadual buku pinjaman. Lepas tu bila dikeluarkan, dia akan wujudkan satu lagi jadual baru dengan nama entiti dia jadual murid. Jadi jadual murid ada ID murid, nama murid dan nombor telefon. Dengan ID murid tu sebagai kunci primer bagi jadual murid. Pada masa yang sama, ID murid ni dia kunci asing kepada jadual pinjaman. ID murid ni dia kunci primer kepada jadual murid, tetapi dia kunci asing kepada jadual pinjaman. Lupa nak cakap, bila dah keluarkan tu, jadual asal 1NF tu iaitu buku pinjaman, dia akan tukar nama jadi jadual pinjaman sahaja. Okey, lepas tu dia selagi jadual tu ada kebergantungan fungsi separa, dia masih dalam 1NF. So sekarang kita nak tukar dia pergi 2NF. Bila 2NF kita nak hilangkan fungsi separa tu. Lepas tu dalam jadual pinjaman, dia ada tarikh pinjam dengan tarikh hantar. Kedua-dua ni, atribut ni, dia bergantung sepenuh kepada kod buku dengan ID murid. Lepas tu, atribut nama buku dengan pengarang, dia bergantung kepada kod buku sahaja. Jadi maksudnya, dalam sini, dekat part ni, dia ada fungsi separa. So, kita keluarkan kod buku, nama buku dengan pengarang. Lepas tu, bila keluarkan, dia akan wujud lagi satu lagi jadual dengan nama entiti dia jadual buku. Bila keluarkan, kod buku akan jadi kunci primer kepada jadual buku. Kod buku ni juga dia akan jadi kunci asing kepada jadual pinjaman. Macam tadi tu yang murid dengan ID murid tu. Okay, selepas tu bila dah semak semua, kalau dah tak ada fungsi separa, so dia akan automatically dia jadi jadual 2NF sebab dah tak ada fungsi separa. So hasil dia akan jadi macam ni. Jadual pinjaman, jadual buku dengan jadual murid. So sekarang 2NF nak tukar kepada 3NF. Berdasarkan jadual murid yang ada ID murid, nama murid dengan nombor telefon, kat situ ada kebergantungan fungsi transitif, iaitu nombor telefon dengan nama murid dia ada related. Korang tahu yang nama murid dengan nombor telefon ni ialah atribut kepada entiti murid. So jadi nama murid dengan nombor telefon dia akan dikeluarkan jadi jadual baru dengan nama jadual tu telefon.
Jadi bila dah jadual telefon, kunci primer dia adalah nombor telefon bimbit. Pada masa yang sama, nombor telefon bimbit ni dia kunci asing kepada jadual murid. Okey. Kenapa tadi sebelum ni dia kata ID murid kunci primer dengan kunci asing. Lepas tu ada kod buku pun kunci primer dengan kunci asing. Tapi nombor telefon bimbit ni dia kunci asing je. Kenapa bukan kunci primer? Sebab dari awal dia adalah attribute. Dia bukan kunci primer. Sebab tu dia hanya tulis kunci primer, kunci asing sahaja. Lepas tu bila dah pecah-pecahkan, inilah hasil dia. Ada dalam satu jadual dia pecah-pecahkan jadi 4 jenis jadual, iaitu pinjaman, buku, jadual murid dengan jadual telefon. So bila dah pecah ni, dia senang nak baca, senang nak detect. Itulah tujuan dia, penormalan tu tujuannya untuk pecahkan supaya nak senang baca. Okay, sampai situ je. Okay, yang lain ada soalan tak? Boleh tahu tak apa beza 1NF dengan 2NF dan apa beza 2NF kepada 3NF? Jadual yang kita dapat adalah jadual 0NF. 0NF tu apa kelemahan dia? Jadual tu besar, belum buat apa-apa. Okey, dia akan buat kepada 1NF. Tapi 1NF tu apa dia? Ada apa? Duplicate apa? Data tu atomic tak? Atomic, faham tak maksud atomic tu apa? Atomic apa atomic? Tujuan penormalan yang pertama untuk memastikan data tu atomic. Apa maksud atomic? Apa maksud atomic? Atom apa? Apa maksud atom? You belajar kan atom sign, atomic. Maksud atomic apa? Okey, Avni buka jadual yang 1NF tadi tu. Ataupun yang memula sekali tu. Ini 0NF. Okey, apa? Ni 0NF kan? Okey, apa yang awak nampak dekat jadual ni? Yang lain, jawab. Cepat. Apa yang awak nampak dekat jadual ni? Dia banyak data? Banyak data dalam satu jadual. No, banyak data apa? Banyak data apa kat sini? Data berulang. Yes, data berulang. Haris line pertama, Haris line kedua, Haris line ketiga. Francis Embong line tu. Dia pun lagi sekali ada lagi. Lepas tu banyak nama dan data berulang. 0NF adalah dia data berulang banyak-banyak kali. Kita tak mahu ada data berulang, kita wujudkan penormalan. Maksud penormalan tu adalah kita nak memastikan jadual kita tak ada data berulang. Okay. Penormalan apa tadi maksudnya saya letak dekat dalam grup tadi tu. Menghasilkan skema hubungan data lewat atau berlebihan. Okay. Mengatasi masalah anomali. Okay, so bila 1NF dia tak mahu ada data berulang 1NF dia tak mahu data berulang. So setiap lajur mestilah nilai yang unik sahaja. Kalau lajur tu nama Haris, Haris saja. Kalau lajur tu nama Francis Embong saja. Tak payah nak ulang-ulang 2-3 kali. So kita akan pergi kepada 1NF. Okay, buka 1NF ni. 1NF okey, awak dah nampak dekat sini, dia akan buat kepada ini skema hubungan kat bawah dia tu. Buku pinjaman, nama yang mana dia akan kenal pasti kunci primer.
kunci utama. Untuk buka 1NF, dia akan pastikan mana satu kunci primer. Okey, dekat sini dia akan gariskan kunci primer adalah kod buku. So, dia dah jumpa dah kod buku as a kunci primer yang boleh detect, attribute unik yang boleh detect. Okey. So dekat situ dia akan jumpa juga ID murid adalah kunci primer. So dia akan dapat detect dia buat skema hubungan tu, bawah tu skema hubungan tau. Buku pinjaman, dia akan buka kod buku sebagai kunci primer, nama buku atribut biasa, pengarang pun atribut biasa, ID murid adalah kunci primer juga. Nama murid, nombor telefon, tarikh pinjam dan tarikh hantar itu adalah atribut biasa. So buat macam ini adalah 1NF, dapatlah 2 markah contoh. Okay, so bila buka kepada 1NF, awak kenal pasti kunci primer. Kenal pasti kunci primer, buat je siap-siap skema hubungan, buat KP tu dah dapat 2 markah dalam exam. Okay, next yang kedua. 2NF ni. Buka yang 2NF. Okay, ni 1NF kepada 2NF. Okay, yang kepada 1NF tadi nak dapat detect kunci primer dan tak mahu data berulang. Bila kepada 2NF, 2NF tu dia tak mahu ada kebergantungan separa. Dia nak semuanya kebergantungan penuh, full. Apa maksud kebergantungan penuh? Tadi Ani dah terangkan. Contohnya ada benda yang dia tak bergantung ke? Contohnya apa tadi tu Ani contoh you? Kebergantungan Yang mana? tu ada tadi. Yang tarikh pinjam dengan tarikh hantar tu ke? Tak semestinya dia nak kena ada apa? Ada mana tadi awak punya slide tu? Bagi saya tunjuk tadi tu. Yes ni. Kalau 1NF dia masih ada kebergantungan separa tau. Maksudnya nama buku tu dia terlibat dengan ID murid sebab kan dia dalam skema hubungan yang sama. So kita tak mahu ada benda tu. Untuk 2NF tak mahu ada kebergantungan separa. Nak biar kebergantungan penuh saja. Bila nak kebergantungan penuh, buka satu-satu. Jadinya kod buku buat satu table lain, murid buat satu yang lain, punya skema hubungan yang lain. Jadi dia akan jadi kebergantungan penuh. Itu adalah 2NF. Alright? 2NF. Back semula tadi slide ni 2NF. Okay. Okay, dia nak kebergantungan penuh. So you akan buat skema hubungan hasil penormalan 2NF tu awak akan buat dapat pinjaman. Yang mana pinjaman tu kod buku, ID murid, tarikh pinjam dan tarikh hantar tu memang bergantung penuh dengan kod buku dengan ID murid. So itu pas. Buku pula, buat jadual buku. Buku tu nama pengarang memang bergantung pun pada nama buku. Kod buku. Nama buku pun memang bergantung pun pada kod buku. So dua-dua bergantung penuh. Okay, pas. Yang ketiga adalah murid, table murid. Semua nombor telefon bimbit bergantung kepada ID murid. Nama murid pun bergantung pada ID murid. So hasil penormalan 2NF adalah bergantung penuh. Dah tak ada yang separa macam kat atas tadi tu. So dia dah buka satu-satu. Buat satu-satu. Pinjaman, kod buku dan murid. Itu adalah 2NF. Yang ketiga, kita kesan sama ada dia ada fungsi transitif ke tak. Transitif tu adalah maksudnya, transitif tu adalah atribut dia bukan kunci. Tapi dia unik. Dan kita boleh consider dia macam dia benda lain pun boleh bergantung kat dia juga. Okey, contoh yang terdekat ataupun contoh yang paling nak senang ingat adalah nombor telefon. Sebab nombor telefon tu adalah unik. Setiap orang nombor telefon berbeza. Tapi kita tak boleh dia letak sebagai dia kunci utama, kunci primer sebab kita dah ada ID murid which is IC ke you punya kod ke apa ke. But kita dapat kesan, kenal pasti identify yang nombor telefon bimbit tu sebenarnya adalah unik. So that's why kita open lagi satu, buka lagi satu table yang mana itu untuk hilangkan fungsi transitif. Okay, tunjukkan Ani yang fungsi transitif tadi tu. Okay, so okay, kita buka lagi satu table telefon. Iaitu nama murid tu bergantung kepada nombor telefon bimbit. Apa-apa nombor telefon bimbit ni adalah untuk Andi punya. Nombor telefon bimbit ni adalah untuk Batrisya punya. Nombor telefon ni untuk Kristina punya. Alright? So, kita dah dapat 3 NF. Dapatlah awak biasa 10 markah. Kalau buat, dapat daripada kosong NF, buat pecah-pecahkan.
So ada masalah tak kat sini? Kita dah cover bab penormalan kat sini. Ada soalan tak? Ada soalan tak? Penormalan. Kalau tak ada, saya pass kepada kumpulan 2 ni. Sambung. Okay, silakan. Okay, sekarang Christina punya part. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Selamat pagi kepada cikgu, kepada rakan-rakan semua. Okay, hari ni saya akan present, saya akan sambung untuk 2.4 pembangunan sistem pangkalan data. Okay, jadi pembangunan sistem pangkalan data, dia ada fasa-fasa. Tapi sebelum cakap pasal fasa-fasa, kita nak bagi tahu sikit, pangkalan data ni, apa itu pangkalan data? Pangkalan data ni dia untuk menyimpan rekod-rekod secara tersusun. Supaya data-data ni semua mudah diisi, mudah dicari, mudah dikemaskini. Macam yang kalau kita ingat cikgu pernah kata, kita simpan data-data dekat dalam satu file. Jadi kalau kita buka satu file tu, kalau kita tekan, kita klik, kita buka file tu, senang ke tak senang nak cari maklumat-maklumat dalam data-data tersebut? Data-data dalam maklumat tersebut. Terbalik. Okay. So, kita pergi satu persatu. Which is pangkalan data ni, dia menjadi komponen yang penting bagi sesebuah sistem maklumat kerana terdapat banyak data yang perlu diuruskan dalam sistem maklumat. Contoh saya bagi contoh. Apa yang paling dekat dengan awak semua adalah contohnya nak pergi pinjam buku lah dekat library. Okay, kita ambil satu buku, kita pergi dekat kaunter. Cakap kita nak pinjam sebulan. Wah, sebulan kau baca buku? Okay, sebulan kita nak pinjam buku tu, kita cakap dengan orang tu, bang, saya nak pinjam buku sebulan. Okay, dia akan terus pergi dekat komputer, dia pergi, dia akan minta, first kali dia akan minta, kalau kita ada membership dekat library tu, dia akan minta kita punya nombor KP. Kita punya nombor kad pengenalan, nombor IC. Jadi, bila dia masukkan nombor IC kita dekat dalam sistem dia, data dia akan berjulur kau keluar data dia. Maksudnya data pasal orang tu, dia nak pinjam buku apa, dia akan masukkan sampai tarikh bila, mula daripada tarikh mana, kalau lambat hantar berapa denda yang dikena, macam itu. Jadi itulah kita panggil sistem yang boleh paling dekat lah untuk korang faham. Boleh pergi semua. Okay. Pembangunan perisian ni boleh membina perisian sistem. Okay, dia sistem pangkalan data ni boleh dibangunkan dalam Microsoft Access, MySQL, Microsoft SQL yang kita buat ni, yang kita buat kerja khusus kita dekat dalam MySQL tu, dalam Zempi tu, itu pun satu sistem pangkalan data juga. Sebab apa? Kita memasukkan data-data, contohnya kat situlah kita masuk ke data-data nama murid, nama admin, nombor yang ada kod, kita punya nombor kod tu untuk masuk dalam sistem kita. Itu semua pun dia punya ni juga, apa nama benda tu, perisian untuk pangkalan data, untuk sistem pangkalan data. So kita boleh relate dengan kita punya kerja khusus sekarang yang kita pakai Zempi tu, itu adalah salah satu daripada sistem pangkalan data. Okay, baik. Next kita nak pergi fasa-fasa pembangunan pangkalan data ni. Boleh tengok dekat bawah tu guys. Okay, ini adalah fasa-fasa. Ingat lagi ke IDOC? Mesti tak ingat kan? Okay, yang first, merancang dan menganalisis. Sabar lu, sat-sat lepak lu. Okay, lepas tu yang fasa yang kedua adalah mereka bentuk. Itu mungkin mereka bentuk ni mungkin yang akan bagi a bit complicated sikit bab ni sebab dia panjang sikit mereka bentuk ni. Yang ketiga adalah membina guys. Okay, kalau korang ingat lagi. Yang keempat, fasa menyelenggara. Okay, apa itu? Okay, kita tengok satu-satu Penghasilan sebuah pangkalan data yang ternormal. Okay, ingat lagi tak langkah-langkah untuk menghasilkan pangkalan data? Yang pertama, merancang dan menganalisis. Apa tu merancang dan menganalisis ni? Kena buat apa dekat merancang ni? Okay, kita kena rujuk kepada sumber persekitaran.
Contoh, selidik keperluan pengguna. Maksudnya apa nama dia, dia memerlukan apa, data apa yang kita perlukan untuk pengguna tu. Okay. Kenal pasti objektif dan kegunaan. Apa tujuan, apa kegunaan sumber tersebut. Kenal pasti data, borang, laporan yang diperlukan dalam sistem. Contohnya kalau kita masuk satu competition, dalam data tu mesti dia nak nama, dia nak nombor IC, dia nak sebab tu dia memerlukan borang juga untuk kita isi. Dia bagi kita borang untuk kita isi dan kita masukkan dalam sistem. Biasanya kalau kita pergi kat klinik pun dia akan buat macam tu, betul tak? Contoh kalau pergi klinik, dia akan minta, okey cik isi borang cik, macam tu. So dia kata isi borang boleh isi nama, boleh isi IC. Lepas tu nanti lepas korang dah isi, dia ambil borang tu, bukan saya saja dia suruh isi dia nak ambil data-data tersebut untuk masukkan kat dalam komputer. Tapi kalau itu untuk orang yang first time datang klinik. Kalau orang yang dah memang pernah datang klinik tu, dia akan tanya, pernah datang tak? Kalau pernah datang, minta nombor IC saja sebab dia dah masukkan data tu dekat dalam dia punya sistem. Jadi dia tinggal punch nombor IC and keluarlah semua data-data anda. Okay. Itulah kita panggil planning. Planning dan analyze. Okay. Dekat dalam fasa ni, mungkin a bit senang nak untuk fasa ni. Kita pergi kepada fasa yang a bit complicated. Seterusnya adalah fasa mereka bentuk. Reka bentuk ni untuk reka bentuk konsep dengan menggunakan ERD. Ingat lagi tak ERD? Tadi rasanya siapa? Batrisha ke Arni dah explain tadi. Analisis entity, attribute, hubungan dan kekardinalan. Reka bentuk logikal menggunakan skema hubungan. Skema hubungan tadi yang kita nampak ada dalam yang nombor KP, dia ada untuk kunci primer semua tu kan. Terjemahkan ERD kepada skema hubungan dan buat penormalan. Gitu. Jadi saya ni sebenarnya hujung-hujung ni nak bercakap balik pasal semua yang kat depan tu tadi. Okey. Seterusnya fasa membina. Terjemahkan skema kepada jadual hubungan. Pilih sistem pengurusan pangkalan data yang sesuai. Sistem apa pangkalan data yang sesuai. Bina pangkalan data berdasarkan skema hubungan. Bina antarmuka menggunakan objek seperti query, borang dan laporan. Ini semua memang ada dekat dalam kerja khusus kita guys. Memang ada. So dia ada query, dia ada borang, dia ada laporan. Tiga-tiga benda ni ada dekat dalam kita punya sistem. Masukkan data. Okey betul. Uji pangkalan data secukupnya. Dekat dalam fasa ni dia untuk kita masuk, kita test, kita run kita punya sistem. Sebab tu dia kata membina. Okey. Seterusnya last kali menyelenggara. Pantau prestasi sistem pangkalan data dan membuat penalaan. Penalaan ni tak sure lah nak macam nak explain tapi dalam bahasa Inggeris apa penalaan cikgu? Saya pun tak ingat cikgu. Mengubah suai sistem pangkalan data apabila perlu. Okey. Menyelenggara, nama pun menyelenggara kan? Dia nak selenggara balik. Maksudnya kalau sistem tu ada masalah, bukanlah error. Dia macam sistem tu kalau dia ada apa-apa yang perlu diubah suai, baru kita buat fasa ini. Kalau tak, sebenarnya tak perlu. Cuma pantau saja. Yang dekat A tu dia tulis pantau prestasi saja dan buat penalaan. Kalau perlu ubah suai, baru kita ubah suai data. Okey. Sekejap, kita back balik ke merancang dan menganalisis tadi. Okey, saya nak explain dulu dekat bab merancang dan menganalisis ni. Dia okey, planning Kita nak bagi contoh. Contoh saya nak buat ni lah khusus lah khusus kemahiran memasak. Contoh khusus kemahiran memasak. Okey. Bila dia suruh merancang dan menganalisis, kita kena bangunkan satu sistem untuk khusus tersebut. Jadi kita apa yang perlu ada? Kita kena ada nama sistem. Contohnya sistem apa? Sistem pengurusan dalam kursus biasanya ada apa? Biasanya ada peserta, betul tak? Jadi kita masukkan sistem pengurusan peserta kursus kemahiran memasak. Okey. Apa objektif dia? Apa objektif kita kena buat sistem tu? Untuk merekod semua data-data peserta program, kursus, pencapaian diorang. Jadi apa kegunaan sistem ni, apa yang boleh, apa dia punya function, gitu. Untuk apa? Masukkan maklumat pasal kursus, untuk mendaftar peserta, untuk memasukkan keputusan ujian. Contohnya kalau nanti ada ujian memasak tu, kita akan masukkan pencapaian diorang. Maksudnya markah ke, nak masuk rekod-rekod diorang punya pencapaian lah. Maksudnya kalau ada masalah disiplin pun rekod juga dalam sistem tu. Jadi merekod
Jadi mudah untuk kita mencari rekod pencapaian peserta tersebut. Okay. Jadi macam mana dia selidik, dia kena selidik penggunaan dan data-data yang diperlukan. Okay, macam mana? Kalau contohnya dekat dalam satu sistem, peserta tu, peserta yang join kursus kemahiran tu kita memerlukan butiran kursus tersebut. Okay, contoh Batrisha join kursus kemahiran memasak. Jadi kita memerlukan nama peserta, kita memerlukan dia punya nombor IC, kita memerlukan dia punya tarikh lahir, kita memerlukan dia punya alamat, sebab kalau apa-apa kita nak hantar pasal pencapaian dia ke, sijil dia ke kan. Contohnya kursus kan biasa ada sijil. Kita nak hantar sijil ke, kita nak hantar lesen ada ke? Kita nak hantar lesen ke, semua memerlukan alamat. Betul tak? Jadi butiran-butiran peserta mesti direkodkan ke dalam sistem yang tadi kita dah bangunkan. Okay, kita analyse. Kita kena hasilkan carta pengaliran data sebenarnya juga dalam merancang ni, sebab untuk bagi kita mudah nampak, kita kena macam sebelum kita bangunkan sistem, kita kena lukis. Ingat tak siapa yang ingat tahun lepas tak silap saya, cikgu ada minta kita lukis yang ni, yang hubungan yang tu kita mendaftar Catakan. Catatan yang ni kita buat Catagan. Catagan. Masya Allah, ya Tuhanku. Okay, catagan tu kita nampak kita merancang kita macam ni, dia ada tarikh bila kita buat. Contohnya dalam Ogos kan, minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, apa yang kita buat, kita rancang satu-satu. Baru kita nampak benda tu, kita panggil tersusun. Siapa je tak suka tersusun? Sebab itulah kita kena bangunkan satu sistem untuk memudahkan kegunaan seharian kita. Okay? Semua alright tak alright ni? Kalau ada soalan boleh buka ni boleh buka mic terus jangan type tau, sebab tak nampak. Saya guna satu device ni. Okay? Untuk fasa, fasa mereka bentuk ni dia mungkin agak memeningkan sikit lah. Ingat tak yang kalau kita cakap pasal kursus tadi, kita punya, nak tanya mereka bentuk ni, dalam mereka bentuk kita kena buat satu reka bentuk konsep tau. Jadi saya nak tanya dulu, dalam kursus kemahiran tadi, apa kita punya entiti kita untuk kursus kemahiran memasak tadi tu? Apa kita punya, kalau kita nak buat satu reka bentuk konsep, apa kita punya entiti? Entiti kita adalah sepatutnya menjadi peserta, betul? Sebab main dia yang masuk dalam kursus tu adalah peserta. Dan kita bangunkan sistem tu untuk masukkan data peserta. Jadi kita kena buat satu jadual data peserta. Peserta itu adalah dia punya entiti dan apa dia punya attribute dia. Kita memerlukan nama, nombor KP, kita memerlukan nombor telefon, jantina, alamat. Itu semua adalah attribute. Jadi apa hubungan peserta ni dengan kursus ni? Dia mengambil kursus. Jadi kalau kita buat satu table, bukan table, ini kita lebih kepada carta alih. Lebih kurang lah carta alih. Kita punya peserta adalah kita punya entiti. Okay? Dan seterusnya kita hubungkan dia dengan ambil apa? Kursus. Dia menghubungkan dengan pengambilan kursus. Peserta ambil kursus. Bawah kursus ada apa? Ada nombor KP, ada kod kursus, ada tarikh, ada keputusan bawah kursus tersebut. Okay? Itu dia punya, macam kita panggil dia punya laporan. Kalau dalam laporan, dia mesti ada keputusan. Keputusan dalam kursus dia ni, peserta ni ambil apa keputusan dia. Macam tu, gitu. Okay? Jadi seterusnya apa hubungan peserta ni dengan ujian? Dia mesti mendaftar untuk mengambil ujian dekat dalam kursus tersebut. Jadi peserta daftar ujian. Bawah ujian ada apa? Kod kursus. Dalam ujian mesti diorang tanya, awak nak ambil ujian apa ni? Okey, bagi kod kursus. Maksudnya kalau beri kod kursus tersebut, orang dah tahu dah, dia nak masuk ujian untuk kursus kemahiran memasak. Sebab kita ada macam-macam kemahiran. Kalau tiba-tiba dia terletak kod kursus, ujian apa? Kemahiran memasang memasak apa nama ni? Perabot. Kan dah lain tu. So dia mesti memerlukan data, kod kursus dan nama, alamat peserta dan juga siapakah pengajarnya.
Maksudnya mesti dia dalam kursus ada pengajar, betul tak? Okay, setakat ni boleh go tak dengan mereka bentuk? Sebenarnya mereka bentuk ni senang je sebenarnya. Kalau betul-betul faham lah. Sebab tu dia minta kat sini, dia ada tulis analisis entity, attribute, hubungan dengan kekardinalan. Yang tadi rasanya Arni dengan Patricia dah explain betul. Ya Allah, tunggu. Sakit tekak. Ada apa-apa soalan? Sebab saya punya hujung-hujung ni nak bagi tahu pasal fasa-fasa yang nak buat apa yang tadi Patricia dan Arni explain tu je sebenarnya. Penghasilan sebuah sistem daripada Okey, yang ada soalan boleh tanya? tanya je, tanya. Tanya je. Buka mic. Awak akan, sebab nanti awak akan dah lengkap lah orang kaji bab 2 ni. Next kita pergi bab 3 pula. Cepat, ada soalan apa-apa tanya je. Boleh type juga kalau tak nak cakap. Type kat chat box tu. Tu tak faham lah tu, dia jelas lah tu agaknya. Kes. Okay, faham betul ni. Okay. Okay. So nanti akan ada quizy untuk semua sebenarnya. Yang disiapkan, yang dibekalkan oleh Patricia atau Arni, tak sure. Rasanya Patricia kot kita ada quizy sebenarnya, tapi sempat ke cikgu sampai 10:10 ni. Sambung besok yang untuk quizzes tu. Sebab ada 15 question nanti esok ada quizy. Boleh sambung besok nanti. Okay, betul ke tak ada soalan ni? Ya Allah, risau pula. Sebab yang ujung-ujung ni memang tak berapa complicated, sebab dia menerangkan macam mana nak membangunkan pembangunan pangkalan data tu untuk sistem kita. Ada soalan tak? Nak bagi dia orang faham. Dia orang tak ada soalan, awak pula soal dia orang. Okay. Okay. Saya soalan. Okay, ni Kis dengan Patricia, okay. Start tanya siapa ke apa ke. Okay. Patricia dengan Arni ada nak tanya apa-apa dulu? Tak ada. Semua soalan telah diletakkan dalam quizzes. Okay. Okay, kalau tak ada saya pula yang tanya sekarang. Cuba cikgu tanya cikgu. Jangan diam je ni cikgu. Faham ke tidak pun tak tahu. Okay, tujuan penormalan. Tadi saya ada letak dekat dalam WhatsApp. Saya dengar tadi Arni cakap tujuan penormalan, Arni ke Patricia cakap jadikan kecil-kecil ke apa benda tadi tu? Secara kecil-kecilan ke cikgu? Okay, apa tujuan awak buat penormalan? Apa tujuan buat penormalan? Untuk apa? Soalan famous ni penormalan. Penormalan ni selalu masuk kat dalam exam. Sebab apa awak buat penormalan? Mengurangkan data lewat atau berlebihan. Okey, boleh lagi. Mengurangkan, bagi memastikan apa dia? Penormalan. Lagi. Tak ada data berulang. Tak ada data berulang. Awak kalau exam jangan tulis satu je tau. Tak ada data berulang. Lepas tu tulis apa lagi, tambah maksud dia lagi. Tujuan penormalan. Kita akan hasilkan skema hubungan dengan pengumpulan atribut yang paling optimum. Okay? Maksud optimum tu awak dah fokuskan memang compact, tahu tak maksud compact? Compact tu tak loose tau, macam ngam-ngam, cantik, cucun ni semua-semuanya tu. Sebab awak bila awak dah buat penormalan, awak akan buka daripada file kosong NF kepada 2 NF ataupun paling awak boleh hebat pun awak akan buka ada 3 NF. 3 NF tu memang dah compact sangat dah. Yang mana dia ada siap buka nombor telefon lagi tadi. Telefon, nombor telefon dengan nama. So dia nak bagi optimum dalam skema hubungan. Alright? Okay, apa yang tadi saya tegur pasal apa tadi tu? Entity mesti kena huruf besar. Okay, kekardinalan kita ada kekardinalan 1 to 1, 1
one to many dan many to many. One to one, satu-satu. Tadi contoh dia adalah satu murid untuk wakil satu sekolah lah kan. Takkanlah dia pergi banyak sekolah pula. One to many, satu murid boleh ambil banyak subjek. BM, BI, Math, Science itu banyak subjek. Many to many, ramai murid boleh join banyak pertandingan. Contohnya awak kan ramai, student ramai boleh join semuanya, boleh banyak join pertandingan STEM. Dalam pertandingan STEM tu ada pertandingan matematik, ada pertandingan apa, computational thinking ke apa ke. So you ramai student boleh join banyak pertandingan. So kekardinalan terbagi kepada 3, one to many dan many to many. Lagi apa lagi tadi penerangan tentang apa? Hari ini penormalan, entity, attribute, gambar rajah ERD, gambar rajah yang menghubungkan entiti dengan entiti yang mana tengah-tengah dia ada hubungan. Tadi Kristina ada terangkan. Tengah-tengah tu adalah hubungan. Contoh murid ambil tu adalah hubungan. Hubungan tu kita akan cuba pilih kepada kata dasar. Kalau murid mengambil pelajaran, kita tak ambil mengambil, kita ambil saja. Itu adalah base word dia. Kita kena letakkan dekat hubungan diamond. Alright, lepas dah buat tu, kita ada buat apa dia? Apa lagi tadi awak buat tu? Kelebihan pangkalan sistem Batrisha tadi tu. Sistem file, sistem apa dia Batrisha? Sistem apa tadi tu? Model pangkalan data. Model ada belajar model hierarki daripada atas ke bawah, itu hierarki lah kan. Okay. And then yang sistem tadi ada kelebihan sistem pangkalan data, sistem file dengan sistem apa I mean ada 3 jenis tadi tu sistem. Yang integriti, ketekalan semua tu ke? Bukan. Yang ada sistem file, sistem pangkalan data dengan apa? Sistem pemprosesan manual. Okay, so ada pemprosesan manual which is you go to pergi klinik ke apa ke, you isi satu borang ke file ke, itu manual. Sistem file adalah masuk, itu ada file Sistem lagi satu, Batrisha, batch mula tadi tu apa? Betul tak? Sistem pemprosesan manual, sistem pemprosesan file dan sistem pangkalan data. Okay, pemprosesan file yang dalam komputer kan? Dia berkomputer tapi komputer tu tak ada LAN, tak ada internet. Alright? So you masih gunakan komputer tapi based on LAN, local area network itu saja. Komputer dekat office tu je, dia tak ada connect with others. Dia tak ada connect dengan yang luar. Alright? Dan kita ada sistem pangkalan data which is you all semuanya boleh access. Macam SAPS, macam APDM, apa lagi contoh-contoh sistem pangkalan data yang which is you kena online gunakan internet and then you all semua boleh access dan dia akan paparkan result you, contoh untuk SAPS. So itu adalah sistem pangkalan data. Macam mana nak buat sistem tu, you dah pun buat sistem pangkalan data yang mana you dah gunakan SQL untuk buat table. And then you dah insert table. And then you dah edit nama table. Semua you dah buat secara praktikal bila you buat kerja khusus tersebut. Okay, apa lagi hari ni saya nak tu kan? Synchronous lagi untuk apa lagi hari ni? Apa lagi? Sistem pangkalan data. So esok you tinggal quiz je ke? Sure. Okay, kuis besok lah sebab nanti leceh lambat kan. Okay, lagi satu saya nak terangkan sebab ada yang tanya mengenai fasa untuk kerja khusus Untuk kerja khusus kamu ada fasa 3, 4, 5 yang you buat tahun ini, tingkatan 5, fasa 1, fasa 2 dah diberikan markah. Dah buat dah settle di fasa 1, 2. Sekarang you ada fasa 3, 4, 5. Fasa 3 tu adalah yang saya dah bagi contoh, you kena screenshot you punya sistem semuanya. And then fasa 4 pun semuanya you kena ada, tulis semuanya, isi borang contoh macam itu. And then fasa 5 adalah dokumentasi. Apa maksud dokumentasi? Dokumentasi adalah you kumpulkan semua hasil kerja khusus you. You kalau boleh you ada printer, you boleh print out kan ataupun you finalize kan, you kumpulkan semua, you rujukkan You ambil rujukan sumber daripada mana? Buku teks contohnya. YouTube. You ada tengok YouTube untuk apa? Linkkan. Buat satu Google document, tulis rujukan.
Rujukan means letak je apa rujukan you dekat dalam situ. Itu adalah untuk fasa 5 dokumentasi. Rujukan you daripada buku, letaklah. Rujukan you daripada artikel, letaklah artikel punya nama. Rujukan you daripada internet, letaklah internet. Macam you buat kerja kursus sejarah dulu tu. Rujukan you daripada YouTube, letaklah YouTube. And then you ada dengar kelas ke apa ke, masuk dalam link yang YouTube tadi saya tadi tu, letak, pastekan, itu adalah rujukan. So itu fasa 5 adalah cara you mengumpul semua kerja khusus you, dokumentasikan kerja khusus. Okay? Macam mana you kumpul semua-semuanya you buat. Cikgu kalau coding tu ada error, masih ada salah macam mana. Okay, kalau coding you tu masih ada salah, kita dah tak ada masa lagi untuk you nak betulkan coding. Cuba you jangan nampakkan yang ada error tu ataupun yang you buat sistem tu, you buat je laporan kat situ. And then bila you nak buat, you kena record dia punya video, you kena buat tau. Buat screen recording tau sistem you. Buat record screen gunakan Bandicam ke, gunakan OBS ke, gunakan apa ke yang you nak buat untuk recording tu. Okay, macam mana nak record? Kena install dulu. You kena install software untuk screen recording. Screen recording software ada kat dalam Google. You type je screen recorder and then you install lah macam-macam jenis yang online, yang free punya online screen recorder boleh. Record Dan screen recording boleh. tu masukkan dalam mana cikgu? Itu you install and then you runkan dekat dalam you punya komputer tu. Bila you nak start recording, you start. Okay, sekejap saya sharekan saya punya screen. Okay, untuk recording. Okay, you pergi dekat sini. You type lah, you type lah screen recording ke apa ke. Ni ada nama exact screen recorder ke, apa lagi online screen recorder ke. Ni online, ambil je. Bandicam pun boleh, free screen recorder ni, Bandicam pun boleh. You install lah contoh Bandicam ni. You dah install dekat komputer you runkan. And then bila you runkan, bila you nak start recording, buka sistem you tu, yang you buka dekat Google ni kan. You buka sistem tu, sebelum tu you kena runkan. Contoh macam saya ni ada DU recorder, saya ada OBS juga. So, bila runkan tu, pernah macam ni, start record ni. Nanti dia akan keluar yang untuk start, you pun start lah record buat. Lepas tu nanti aku akan stop. So, dia akan contoh macam ni, ni dia buka. Okay, nanti akan record screen. Record screen, okay, start record. DU recorder, you try lah install DU recorder pun boleh start record. Lepas tu dia akan start record. 3, 2, 1. Okay, so you start record. Masuk you punya URL tadi tu, sistem, contoh sistem you. Contoh ni adalah sistem you. Okay. Okay, sistem you. Okay, you tunjukkan macam mana masuk sistem. Okay, masuk sistem apa dia pergi mana. Sampailah dah siap semuanya, record, stop. Okay, dapat folder stop tu. Tengok dia simpan dekat mana, nanti you kena check, double confirm dia simpan dekat mana untuk record tu. Lepas tu you ambil folder tu, you upload dekat dalam you punya folder yang saya kasih. Apa tu, saya suruh sediakan folder masa tu. No, dekat dalam folder kerja khusus awak kan ada kan? Kan ada kerja khusus kat dalam drive awak kan, ada kerja khusus kan? Oh, dalam Google Drive boleh upload video je? Boleh, letak boleh. je video. Lepas tu nanti upload file upload, letak dekat situ. Ada. Okay. So dekat dalam kerja khusus. Adalah masuk dalam folder you nanti tu. So you masukkan dalam folder you kerja khusus SPM ni, SPM 2022 ni budak tingkatan tu punya. Okay, so masukkan dalam folder you, dia akan automatic share pada saya tu nanti tu. Saya akan nampak lah. So setiap kali fasa-fasa tu pun kena masuk kat dalam Google Drive tu. And then video tu pun masukkan dekat dalam situ. Pastikan video dalam MP4 ataupun yang boleh baca lah. Okay. Apa lagi? 345. So kalau you dah siap sampai record tu,
Kalau macam tadi Habi tanya tu, dia ada error sikit. Error Habi, tu. YouTuber jangan nampakkan ada error bila you nak record screen tu. Jangan pergi ke tempat situ. Buka yang tempat sukses je. Kalau untuk error tu boleh letak dekat tempat bahagian pengujian sistem, you ada jumpa testing tu yang jumpa error. Okay. Lepas tu tapi bila you nak record tu yang jangan nampakkan ada error tu. Skip bahagian situ, pergi tempat lain, buka tunjuk sistem yang lain yang you boleh runkan tu. Okay. So kalau you dah sampai record tu, you dah siap lah sampai 1, 2, 3, 4, 5. Settle lah. Tapi yang apa tu, yang nanti ada satu 3 point berapa saya tak ingat, tapi dia minta yang laporan yang kena screenshot tu semua tu. Screenshot? Yang dekat dalam sistem punya kena screenshot tu macam cikgu kalau part yang ada error. Tak payahlah screenshot yang ada kalau ada error tu. So screenshot coding notepad tu je? Screenshot yang tak error. Okay. Yang boleh buka sistem screenshot itu tunjukkan dia menu utama, daftar lagi contoh daftar subjek. Mas screenshot yang itu. Lepas tu contoh laporan boleh buka. Screenshot yang itu. Jangan tunjukkan yang tu. You hiddenkan lah benda tu. Okay, faham. Okay. Tapi dekat tempat ada yang pengujian sistem, kalau ada yang ada jumpa error tu, you letak je lah error tu contoh satu kat situ tu. As long as you ada kena juga laporan dekat situ, sebab sistem you memang orang lain buat sistem pun mesti ada error, takkan tak memula tak ada error, tapi dia akan settlekan. Tapi in case you sekarang ni you nak settlekan pun you tak settle, so takkan saya nak tunggu you habis dapatkan tak ada error baru you nak buat laporan siap ni. No, saya tak ada masa nak tunggu lama-lama macam gitu. So you kena pandai lah settlekan juga buat fasa 3, 4, 5 sebab nak akhir markah kan. And then benda yang boleh you hiddenkan, and then as long as you completekan fasa 3, 4, 5 untuk ni. And then dah you boleh fokus pada kerja lain you dah siap benda ni, dah buat record video, dah settle lah. Dah boleh fokus pada kerja lain ataupun fokus pada ujian exam bertulis. Alright. So besok okay, esok ulang kaji lagi. Kita akan ada quizzes kumpulan 2. Yang fasa 3 tu ikut video yang cikgu send yang ambil apa tu screenshot dia. Fasa 3 tu screenshot bagi tahu maklumkan apa. Screenshot maklumkan dia ni adalah paparan untuk jadual. Ini adalah paparan untuk laman web. Ini adalah apa dia? Paparan untuk daftar murid contohlah macam gitu. Okay? Query tu ini adalah query untuk apa, select apa. Saya ada terangkan dekat dalam kelas PDPR tu. Tengok record video saya dekat YouTube tu. Setiap kali kelas saya ada terangkan untuk kerja khusus juga. Alright. So besok kita akan pergi kepada quizzes dan lepas tu saya akan bagi satu latihan bab penormalan ni untuk ulang kaji penormalan. So next week kita akan jumpa kepada kumpulan next week cuti. Next 2 week kita akan pergi kepada kumpulan 3 dengan bab 3 tingkatan 4. Cikgu, next week cuti 1 week kan? 1 week, 1 minggu. And then kita tengoklah macam mana. Saya tak rasalah awak start bulan 10 ni sebab you all pun semua belum vaksin lagi kan? Saya dah vaksin, awak belum vaksin lagi. Macam mana? Janganlah cakap begitu. Jingau sudah? Jingau sudah vaksin ke? Dah 2 dos ke? Memanglah Boleh dah ke? Entah, Jingau dah dia cakap. Julai sudah. Oh, Jingau dia dah siap dah. Dia dah ada 2 dos punya tu lah. CJ certificate 2 dos lah. So kalau dah 2 dos pun you all kena tunggu 14 hari. Barulah imun badan tu stabil semuanya. Dia action lah ada sijil. Okay, so mungkin kita akan naik juga sekolah untuk sebab nampak macam Selangor pun kes dah turun dah. Semalam 2,000. Kelas sejarah dah start. Okay, dah bye-bye. Thank you, bye-bye. Bye-bye.